Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 8, baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan keluar dengan kudrah azali, keluar kudrah hadis, tepatnya pada keluar, dan keluar dengan kudrah azali, kudrah hadis, yakni oleh kudrah hadis. Maka iaitu kudrah hadis tiada memberi bekas sesuatu jua pun. Maka iaitu kudrah hadis tiada memberi bekas sesuatu jua pun. Tiada memberi bekas pada menjadikan, dan tiada bekas pada menghilang akan dia, menghilang akan tiap-tiap mungkin. Dan keluar dengan kudrah azali, kudrah hadis. Ini sambungan pembicaraan sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah disebut sebagai kudrah azali. Kudrah azali. Kemudian kudrah yang Tuhan jadikan pada hamba dipanggil kudrah hadisah, kudrah yang baharu. Ini di kita ni ada kudrah, dipanggil kudrah hadisah, kudrah yang baharu. Sebab asalnya tak ada, kemudian Tuhan letak kudrah yang baharu di tubuh kita. Yang zahirnya mari daripada kita makan, kita minum, tu zahir dia. Tetapi terhasilnya adanya kudrah di tubuh kita. Kudrah ni tenaga lah, energi, rank tu. Ada panggil rank kan tau? Kau panggil apa? Rank kan tau? Bila ada rank, rok wak khija. Tu kan ni? Panggil tu tau? Bila ada rank, rok wak khija. Lah ni tak ada rank dah. Tahu rok nak buat kerja, rank tak ada. Rank tu kudrah. Kudrah tenaga. Jadi di kita ni ada kudrah. Tapi kudrah di kita dia kudrah hadisah, kudrah yang baharu. Ada pun sifat kudrah Allah, kudrah yang qadimah, kudrah yang azaliyah, kudrah yang sedia kala. Sebab kita maklum yang qadim, yang azali, satunya qadim, satunya azali. Satu makna sahaja. Qadim, azali atas pandangan yang muktamad, satu makna sahaja. Mala awwala lahu, barang yang tidak ada permulaan. Jadi qadim azali hanya zat Allah. Qadim azali hanyalah sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat kudrah, sifat yang azaliyah. Sifat iradah, sifat yang azaliyah. Sifat ilmu, sifat yang azaliyah. Cuma kita jaranglah sebagaimana kita Bidayatul Hidayah ni pergi pada ada makna kudrah azali itu yang berbicara terdahulu. Kudrah azali mana pula? Ni kudrah yang kita bicara, sifat yang ketujuh. Ni sifat yang ketujuh daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu-satu, secara terperinci.
Jadi yang sifat ketujuh tu kudrah tu disebut kudrah azali. Kudrah yang azaliyah ataupun kudrah yang qadimah. Cuma jangan kita dengar gitu, tapi pegangan kita gitulah. Sifat kudrah Allah memang sifat kudrah yang azali. Pegangan kitanya. Bukan sifat kudrah Allah sifat kudrah yang baharu. Tu dah tu pegangan kita tetap dah. Zat Allah zat yang qadim azali. Sifat Allah sifat yang qadimah, sifat yang azaliyah. Dua tu yang qadim, yang azali, zat Allah dan sifat Allah. Jadi bicara sekarang sifat kudrah Allah, kudrah yang azali. Adapun kudrah hamba, hamba ni termasuk manusia dipanggil hamba, termasuk malaikah dipanggil hamba, termasuk jin dipanggil hamba. Jadi Tuhan letak belaka tu. Di manusia ke, di malaikat ke, di jin, Tuhan letak kudrah. Kudrah tu dipanggil kudrah yang hadisah, kudrah yang baharu. Dah hamba ni pun baharu. Sifat kudrah yang di hamba sama telah lah baharunya. Sebab sifat kudrah yang ada di hamba, yang ada di kita, dah kita baharu. Jadi sifat kudrah yang Tuhan jadikan di kita pun baharu dah. Jadi kita bicara sekarang hak kudrah yang azaliyah, kudrah yang qadimah. Allah yang kudrah yang menghasilkan dengan dia, menjadikan tiap-tiap mungkin dan menghilangkan. Itu bicara terdahulu. Semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kemudian apa yang telah perbuat tu muwafaqah iradahnya. Itu bicara takrif kudrah terdahulu. Muwafaqah makna selaras seiring dengan kehendak Allah pada azali, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Jadi kita bicara kudrah iradah ini adalah bicara rukun iman yang keenam. Sebab qada qadar, qada adalah iradah Allah, qadar adalah kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada adalah bicara sifat iradah Allah, qadar adalah bicara sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersifat dengan iradah telah mengqadakkan segala-gala perkara pada azal. Jadi sifat iradah Allah, iradah yang azaliyah, yang qadimah, yang sedia kala. Allah yang bersifat dengan iradah mengqadakkan. Mengqadak ni makna menghendaki, menentukan, menetapkan, memutuskan. Itu makna qada. Jadi Allah mengqadak ni bila? Pada azali juga. Yang kita pendek cerita, kita sebut ketentuan azali. Ketetapan Allah pada azal, yang kita panggil qada azali. Kita panggil qada azali. Zat Allah zat yang azali, qadim. Sifat iradah Allah sifat yang azaliyah, qadimah. Allah yang bersifat dengan iradah mengqadakkan. Jadi sifat iradah satu, mengqadakkan satu. Pada ni kita berpegang Allah bersifat dengan iradah, dan kita berpegang Allah yang bersifat dengan iradah mengqadakkan. Pada ni dua pegangan yang berasingan. Adapun Mu'tazilah, mereka menafikan sifat iradah Allah. Allah tidak bersifat dengan sifat iradah. Tak ada sifat iradah, sifat kudrah di zat Allah. Tapi Allah mengqadakkan dengan zat, bukan dengan sifat iradah. Situ. Dia lagi situ. Kan ni? Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat iradah. Sifat iradah ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bersifat iradah lah yang mengqadakkan. Apa kepada mengqadakkan? Adapun Mu'tazilah tidak ada sifat iradah di zat Allah, tapi Allah mengqadakkan. Mengqadakkan dengan zat, bukan ada sifat iradah. Dia lagi situ.
Kita tak. Yang pertama, kita berpegang Allah bersifat dengan sifat iradah. Sifat iradah ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil sifatun qadimatun, sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Sifat iradah ni ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahli sunnah wal jamaah. Jadi Allah yang bersifat dengan iradah mengqadakkan. Tu bicara lain pula. Hak mengqadakkan tu pergi kepada hak rukun iman yang keenam. Di Mu'tazilah ditolak belakang tu. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Tak ada belakang tu di zat Allah. Tapi Allah mengqadakkan dengan zat. Allah mengqadarkan bukan dengan sifat qudrah, dengan zat. Allah mengetahui bukan dengan sifat ilmu, dengan zat. Allah hidup bukan dengan sifat hayah, dengan zat. Ada gitu. Dia Mu'tazilah dia tolak sifat-sifat di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat qudrah sampai ke sifat kalam. Cuma ni kita tak biasa dengar. Cuma kita faham sini, satunya kita bicara sifat iradah ada di zat Allah, pada sifat iradah ada di zat Allah. Zat Allah zat yang azali qadim, sifat iradah Allah sifat yang azaliyah qadimah. Allah yang bersifat iradah mengqadakkan. Ini takluk kepada iradah. Mengqadak ni bila? Azali juga. Azali juga. Itu qada. Bagi pada qudrah. Qudrah Allah qudrah yang azaliyah, qudrah Allah qudrah yang qadimah, yang sedia kala. Allah mengqadarkan. Allah mengqadar ni kita cerita ni. Allah menjadikan. Allah mengqadarkan. Allah yang bersifat qudrah menjadikan, mengada, meniada, menggerak, mendiam. Ni. Ini semua datang dari perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Jadi perbuatan Allah ni adakah azali juga? Adakah qadim juga? Tidaklah. Ni yang sedang berlaku sekarang ni. Ni yang sedang berlaku sekarang ni adalah perbuatan Allah yang bersifat qudrah atau qadar atau baharu. Ni Allah mengqadarkan, Allah menjadikan. Sekarang lah. Hak menentu tu sedia kala. Melakukan sekarang. Dia tak panggil sedia kala, dia panggil baharu. Ini kalau perici nanti dia pergi pada ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Dia baharu. Sifat qudrah sifat yang azali. Azaliyah qadimah ni qudrah. Allah yang bersifat qudrah mengqadarkan, mana menjadikan, mengada meniadakan, menggerak mendiamkan. Bila Allah menjadikan, mengada meniada, menggerak mendiam? Sekarang lah. Akan datang hak lepas lah. Tapi qadim pun tak lah waktu hak baharu. Ta'alluq dia baharu. Fungsi sifat qudrah mengqadarkan. Adapun diri sifat qudrah, qudrah yang azaliyah. Ini bicara ni hak rukun iman yang keenam. Tapi dia pergi pada ta'alluq qudrah dengan iradah lah. Cuma kita situ tukar sikit lah, sebab kita hak rukun iman yang keenam kita akan bicara qadar. Tapi kita bicara sifat 20 qudrah, iradah. Jadi kalau kita nak pergu antara rukun iman dengan sifat 20 ni, ditukar sikit. Sebab rukun iman yang keenam dua pegangan. Satunya qada, satunya qadar. Dua pegangan ni. Kedua-dua pegangan ini ada terpesongnya asing-asing. Ada terpesong sesak salah pada bicara qada. Ada yang terpesong sesak salah pada bicara qadar. Di dua ni lain. Hak Mu'tazilah dalam bicara qada lain, hak Mu'tazilah pada bicara qadar lain. Ini dua pegangan yang asing-asing antara qada dan qadar. Tapi kita bicara rukun iman yang keenam, kita akan bicara hak azali dahulu. Ketentuan azali qada diumpamakan dengan pelan. Kemudian qadar yang sedang berlaku sekarang diumpamakan dengan pelaksanaan ketentuan.
Jadi antara pelang dengan pelaksanaan, rukun iman yang keenam, dia akan mulakan pelang, barulah pergi pada pelaksanaan. Itu rukun iman yang keenam. Adapun kaedah sifat 20, dibicara hak zahir dahulu. Ni hak zahir ni. Yang sedang berlaku ni, siapa yang perbuat ni? Siapa yang sedang berlaku sekarang? Ni perbuatan Allah. Qadar, perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Jadi bicara hak zahir dulu. Hak rukun iman keenam, bicara hak azali dahulu. Wala bicara bab perbuatan Allah sekarang. Tapi kalau kaedah sifat 20, dibicara hak zahir dahulu. Hak zahir yang sedang berlaku ni kan. Siapa yang melakukan? Ini kesemuanya datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Ni bicara ni dulu. Kalau rukun iman keenam kat qadar. Allah perbuat muwafaqah iradah, selaras seiring dengan qada Allah pada azal iradah. Allah telah mengqadakkan segala-gala kepada azal. Allah mengqadak segala-gala muwafaqah dengan ilmu. Sifat yang ke-9, sifat ilmu. Ni hak sifat 20. Qudrah, iradah bagi pada ilmu. Jadi yang sedang berlaku sekarang adalah perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Yang kita bicara sekarang, Allah perbuat atas muwafaqah iradah, mana selaras seiring sebagaimana yang Allah qadakkan pada azal iradah. Allah qadak pada azal ni muwafaqah selaras seiring dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang bersifat dengan ilmu, mengetahui segala-gala kepada azal. Allah yang bersifat dengan iradah, menentukan segala-gala perkara pada azal. Dia di seiring dua tu. Antara mengetahui Allah pada azal dengan qada Allah pada azal, dia seiring dua tu. Tapi dia ambil qudrah, iradah, ilmu. Dia sungguh gitu. Kemudian jangan lupalah pula dalam kaedah sifat 20 ni, sebelum bicara sifat qudrah yang bicara sekarang, terlebih dahulunya bicara tauhid, wahdaniyah. Ni bicara wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Ni mati dulu tauhid pada perbuatan, mengesakan Allah pada perbuatan, sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, habislah. Ini bicara pegangan ni, ini bicara pegangan. Percakapan asbab. Pandai ni, percakapan asbab. Makan jadi kenyang, minum air hilang dahaga, pasang kipas, pasang aircon jadi sejuk. Itu hanya cakap asbab, tak ada salah. Tapi di pegangan kita mentauhidkan Allah pada perbuatan. Berlakunya kenyang, Allah yang buat. Lama-lama jadi lapar, Allah yang buat. Hilang dahaga kita, Allah yang buat. Sampai masa kembali dahaga kita, Allah yang buat. Jadi sejuk kita, Allah yang buat. Tiba tu jadi panas pula, tak padang sejuk tu, panas pun Allah yang buat. Itu kita mentauhidkan Allah pada perbuatan di pegangan. Di percakapan cakap asbab, di ingatan hati kita, tak mari pun. Kenyang tu Allah buat, hilang dahaga tu Allah buat, jadi sejuk Allah buat, tak mari diingatan, tak ada salah. Kita orang awam, diingatan hati kita kok kerana nasi lah, kerana makan lah jadi kenyang. Diingatan hati kita kerana minum air jadi hilang dahaga. Diingatan hati, cakap mulut dah lah nasi, cakap mulut dah lah air. Diingatan hati pun kerana nasi lah. Makan pula sedap, kita nambah pula, memang kenyang kitanya. Gi serumah makan, kenyang. Sebab apa? Dak sedap makan. Mana kita cakap dah lah makhluk nasi. Diingatan hati memang kita ingat pada makhluk nasi. Tu tak salah tu. Tapi di pegangan kita tetap dah. Kita mengesakan Allah pada perbuatan. Kesemua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tu sifat yang keenam, wahdaniyah.
Barulah kita mengesakan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Allah mana yang menjadikan semua perkara? Allah yang bersifat dengan kudrah. Sifat yang ketujuh. Tu kaedah sifat 20. Tapi kalau kita pergi bicara pada rukun yang kenal, dia terbaliklah. Kita bicara sifat 20, kudrah, qadar, iradah, qada. Tapi bila kita bicara pada rukun yang kenal, jadi tukar, qada, qadar, gitu je lah. Mana kita dengar tu jangan peling lah. Sebab kita tu dah dulu kan. Ada dua jalanan. Jalanan Asy'ari, jalanan Maturidi. Kita pakai jalanan Asy'ari. Qada, iradah, ketentuan iradah kita panggil qada. Perbuatan Allah sekarang qudrah dia panggil qadar. Dia bertukar dengan Maturidi. Hak Asy'ari kata qada, Maturidi kata qadar. Hak Asy'ari kata qadar, Maturidi kata qada. Jadi kalau Asy'ari qada dan qadar, hak rukun iman yang keenam. Kalau Maturidi bukan qada dan qadar, qadar dan qada. Ditukar gitu. Jadi kita jangan kelirulah pulaknya. Sama ada orang mengajar, sama ada kita jumpa kitab ke apa ke, ada beriman dengan qada dan qadar. Jumpa orang ngajar lain pula, kitab lain pula, buku lain pula, bukan qada qadar, qadar dan qada. Gitu. Tu jalanan hanya bertukar pada nama sahaja. Pegangan sama je. Sebab rasa saya mula-mula ngajar dahulu, kadang-kadang bila sebut qada dan qadar, orang tanyalah dah qadar dan qada macam mana? Bila bawa jalanan qada dan qada, saya qada dan qadar. Jadi ada macam-macam. Bila kita sebut qadar dan qada, maka akan timbul pertanyaan, saya qada qadar. Dia jadi tak sama dengan ngaji. Tapi bila kita sebut qada dan qadar, dia akan tanya balik, macam mana qadar dan qada? Sebab dia buku-buku baru, dia banyak qadar dan qada. Sebab dari segi ahli lughah, ahli bahasa, dari segi bahasa, sebab ni berkait dengan bahasa. Dari segi ahli lughah, ahli bahasa, mereka lebih setuju dengan qadar dan qada. Qadar dan qada. Mereka lebih setuju pada qadar dan qada. Atau ahli lughah, ahli bahasa. Tapi kebanyakan ulama mengikuti jalanan Imam Asy'ari, iaitu qada dan qadar. Sebab saya pernah sebut sebelum ni, satu buku yang agak memang Allah, banyak orang pakai buku sekolah ni. Saya sebut dah sebelum ni, di atas tu tajuk besar di atas, beriman dengan qada dan qadar. Gitu. Beriman dengan qada dan qadar. Jadi qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah. Kalau kita tengok pada tajuk, sebab dia bukan beriman dengan qadar dan qada. Tajuknya beriman dengan qada dan qadar. Mana kita faham di situ, qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah, jalanan Imam Asy'ari. Tiba-tiba diturun ke bawah, ni buku Rumi, bukan buku Jawi. Dia letak belah kiri qadar, dia letak belah kanan qada. Hak atas tu beriman dengan qada dan qadar, qada belah kiri, qadar belah kanan. Diturun bawah tu, dia letak pula qadar belah kiri pula dah, qada belah kanan. Jadi tajuk dia beriman dengan qada dan qadar. Dia qada belah kiri, qadar belah kanan. Turun bawah qada qadar lah juga. Dah turun bawah ni jadi qadar dan qada. Ditukar dengan tajuk atas. Lepas tu qadarnya apa? Ketentuan azali. Qadanya apa? Pelaksanaan ketentuan. Nampak kat situ. Dia sudah mana? Sudah apa panggil? Sudah apa panggil? Balik orang panggil dah. Jadi balik. Kalau nak ikut bawah tu, qadar ketentuan azali,
Qada perbuatan Allah tajuknya beriman dengan qadar dan qada lah. Baru tu. Ni tak pelik ni kalau keliru. Pada ni. Kena jelas lah. Qada qadar jalanan Imam Asy'ari, qadar dan qada jalanan Imam Maturidi. Jadi kita ambil dah jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Jadi qada iradah, qadar adalah qudrah. Ini hukum yang keenam. Tapi kita bicara kaedah sebab 20 kita akan bicara qudrah lebih dahulu, qadar perbuatan Allah. Allah menjadi barulah pergi kepada atas muwafaqah iradah ni. Muwafaqah ni muwafaqat tu nah. Muwafaqah ni selaras seiring dengan iradah, dengan qada Allah Subhanahu wa taala pada azal. Dia gitu. Apa yang Tuhan perlakukan itulah yang Tuhan qadakan pada azal. Nah, kemudian Allah iradah Allah qadakan pada azal, muwafaqah selaras seiring dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Daripada ilmu pula. Jadi qudrah, iradah, ilmu. Ini qudrah, iradah, ilmu lah pembicaraan rukun iman yang keenam. Sama ada jalanan qada dan qadar, sama ada jalanan qadar dan qada, dia berpusing pada qudrah, iradah, ilmu. Sama je. Asy'ari ke Maturidi ke sama je. Qudrah, iradah, ilmu. Cuma hanya panggilan saja yang lain antara Asy'ari dengan Maturidi. Kemudian apabila sebut secara ringkas perbuatan qudrah Allah Subhanahu wa taala, kehendak qada iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita bicara qadar perbuatan qudrah Allah Subhanahu wa taala, muwafaqah dengan qada kehendak iradah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Jadi kita pendek kita sebut qadar adalah perbuatan qudrah. Macamlah kita ni sebut dengan qudrah menjadi dan menjadikan tidak mungkin dan menghilangkan dia akan tidak mungkin. Mana dengan sifat qudrah ni lah. Qudrah ni lah yang menjadikan. Iradah yang menentukan. Ini kena ingat molek. Ini hanya dipanggil isnad majazi. Istilah ni kita kena ingat. Bila sebut kata qudrah yang menjadikan, iradah yang menentukan, ingat baik, ini bukan hakiki. Ini hanya majazi sahaja. Majazi kita sebut sebelum ni kan, pinjaman bukan hakiki. Bukan qudrah yang menjadikan, bukan iradah yang menentukan. Berpegang zat qudrah, diri qudrah yang menjadikan, dan berpegang zat diri iradah yang menentukan, rosaklah pegangan. Dah tadi itu qudrah yang menjadikan, iradah yang menentukan, itu hanya isnad majazi. Isnad ni letak, sandar. Kata qudrah yang menjadikan, isnad sandar. Kata iradah yang menentukan, majazi, letak sementara je, bukan hakiki. Dan yang hakiki sebenar-benarnya siapa yang menjadikan, kalau bukan qudrah. Hakiki sebenar-benar siapa yang menentukan, kalau bukan iradah. Yang menjadikan adalah Tuhan, asma'nya Allah. Jadi Tuhan, Allah tu asma' nama. Jadi yang menjadikan adalah Allah yang bersifat dengan qudrah. Hakiki sebenar-benarnya yang menentukan, yang mengqadhakan bukan iradah. Allah Ta'ala yang bersifat dengan iradah. Itu hakiki. Kalau sebut kata qudrah yang menjadikan, iradah yang menentukan, jangan pakai mentah-mentah. Jangan pakai mentah-mentah. Itu hanya letak je tu. Bukan hakiki, tu majazi je. Pada ni hak hakiki macam mana?
Allah, bukan kudrah yang menjadikan. Allah yang bersifat dengan kudrah. Yang menentukan Allah, yang menentukan Tuhan, yang menentukan. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan iradah. Tu hakiki. Semua ni perbuatan Tuhan belah ke? Tu hakiki. Semua ni ketentuan Tuhan belah ke? Ni hakiki. Semua ni perbuatan kudrah ni belaka ni. Tu majazi, bukan hakiki. Tak salah. Tapi jangan pakai zahir gitu. Hak belaka ni semua kena kehendak iradah belaka ni. Itu bukan hakiki tu. Dah perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Perbuatan Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Kehendak Tuhan yang bersifat dengan iradah. Jadi kita pendek disebut perbuatan kudrah, kehendak iradah. Tu jangan pakai zahir gitu. Tapi tak salah. Dia panggil isnad majazi. Letak kepada kudrah, letak pada iradah, hanya letak sementara, bukan hakiki. Ginilah juga disandarkan perbuatan kepada kita, walaupun hakikinya semua perbuatan Allah. Yang perbuat kita ke kudrah yang diri kita? Kudrah dah. Kita duduk congok sudah hai kudrah. Buat kerja. Siapa buat? Ni kalau kita cerita kita hak zahir. Tapi yang berlaku di kita semua perbuatan Allah. Sekarang ni yang buat kerja kita ke buat kerja ke kudrah yang buat kerja? Kita yang buat kerja. Kita mana? Kita yang ada kudrah. Kalau tak ada kudrah, Tuhan tak jadikan kudrah di tubuh kita, macam orang terlantar itulah, semuanya orang lain buat belaka. Diri sendiri pun tak boleh nak uruh. Sebab apa? Sebab dia tak ada kudrah di tubuh dia. Tuhan tak jadikan kudrah di tubuh dia. Jadi kita yang ada kudrah ni, kita pun buat itu, buat ini. Yang buat sifat kudrah yang ada di tubuh kita ke kita yang buat? Kita yang buat. Bukan kudrah yang buat. Ke mana? Oh, kalau kudrah yang buat, kita duduk camak sudah lah. Okey, kudrah buat kerja gitu. Kita yang buat. Jadi sekarang ni yang mengadakan adalah Tuhan. Asma'nya Allah. Yang mengadakan, meniadakan Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Jadi kalau kata kudrah yang menjadikan, iradah yang menentukan, isnad majazi. Di isnad majazi ni kena ingat sebab apa? Sebab memang yang kita duk cakap-cakap ni kita bicara bab sifat Allah Taala. Ni kita bicara hak harian kita ni. Tadilah bicara nasi, bicara air, bicara kipas ekong, duduk cakap-cakap. Ini semua dia panggil isnad majazi. Ada isnad majazi. Ada ni. Bukan hakiki tu. Makan kenyang, isnad majazi, tak ada salah. Minum hilang dahaga, isnad majazi, tak ada salah. Hakiki yang kita pegangnya kenyang ke, hilang dahaga ke, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tu pegangan kita. Dan saat ni duk cakap nasi, duk cakap air, isnad majazi, tak ada salah. Ada ni. Waktu cakapan harian lah. Dia sekarang kadang-kadang berbicara kan, waktu bab kesihatan kan, dia banyak bab kesihatan. Kalau kata COVID, vaksin, denggi. Oleh ni denggi pula dah. Denggi pula dah. COVID ni agenda Yahudi Dajjal. Denggi ni agenda siapa tak tahu lah pulaknya. Kan timbul denggi pula banyak lah ni. Yelah COVID kan, tukang-tukang ramal tu kan, tukang ramalan. Dia kata ni agenda. Kejut kawan tu. Punya rahsia dia orang Melayu kita tahu belaka. Jangan main. Ni denggi ni agenda siapa pula denggi? Mana diceritakan dia denggi, mari mana denggi ni? Nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes lah. Nyamuk Aedes ni mari mana ni? Mari daripada air bertakung. Kerana air bertakung lah. Kerana tak buang air takung. Itu semua isnad majazi belaka. Demam denggi perbuatan Allah, bukan perbuatan nyamuk tu. Ada ni. Nyamuk tu jadi Allah yang jadikan, bukan kerana air bertakung. Tapi zahirnya kerana air bertakung lah.
I tak takut buat kalau Tuhan nak jadikan denggi, jadi juga. Nak jadikan yang maidik, jadi juga. Tapi dia cakap-cakap denggi, edih, kau cerita apa pun, semua cerita isnad majazi. Hakiki yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi cakapan harian begitu. Pada ni. Ini bukan cerita bab perubatan. Kita cerita bab hukum fiqh pun begitu juga. Kita bicara bab hukum fiqh kan. Nak menghilangkan najis, nak mencucikan najis, kena menggunakan air. Airlah yang boleh menghilangkan najis. Air yang boleh mencucikan najis. Padahal yang boleh menghilangkan najis, yang boleh mensucikan najis, perbuatan Allah, bukan perbuatan air. Tapi kita fiqh kata air lah. Istinja dengan air boleh. Istinja dengan tisu boleh. Tisu sebab dia kasar, ia boleh menghilangkan najis. Tisu dia kasar boleh menghilangkan najis. Adakah tisu tu boleh menghilangkan najis? Tidak. Dia kata tisu yang kasar boleh menghilangkan najis, isnad majazi. Gitulah. Ada kena ingat istilah isnad majazi ni. Sebab orang salah pengajian, sandar pada asbab, dia berkapi lalu dah orang. Dia salah sangat tu. Tapi biasa bicara bab penyakit lah. Sakit, obat, lepas tu sakit, lepas tu obat. Sakit ni kenapa ni? Kerana, dia adalah kerana. Kecil mani kerana makan mani. Darah tinggi kerana makan masing. Betul tau. Betul dok darah tinggi masing tau. Kerana makan mani, kerana makan masing. Tu semua cerita asbab. Bila makan obat, stabil lah kecil mani. Bila makan obat, stabil lah darah tinggi. Itu semua isnad majazi. Tapi kadang-kadang ni dia sensitif cerita bab ni. Tak ada, sama je. Sama bicara tak fiqh tu lah. Sama je. Hanya isnad majazi. Ada orang disalah faham macam mana. Dia kata tak boleh makan obat hari-hari. Ni. Kan orang dah kecil manis dah tinggi kan, dia makan obat hari-hari kan. Jadi kalau makan obat hari-hari ni jadi stabil lah, insya-Allah gitulah. Jadi dia kata tak boleh makan obat hari-hari sebab nanti kita akan berpegang obat itulah yang menstabilkan kecil manis, obat tu yang menstabilkan darah tinggi. Kena makan selang-seli. Makan tinggal, makan tinggal, makan tinggal. Sebab kalau kita makan tiap-tiap pagi ya tau. Yelah hok kecil manis tu hok makan ke hok ni hok cocok ke gitu tau. Mana kalau hari-hari kita makan obat, kita cocok insulin hok kecil manis tu, jadi kecil manis tu stabil semua. Nanti berpegang obatlah yang menstabilkan kecil manis. Insulin hok dicocok yang menstabilkan kecil manis. Dalam obat darah tinggi lah menstabilkan darah tinggi. Nanti kalau makan hari-hari, obat tu akan berpegang. Obat tu lah. Waktu dia pun ajar murid dia suruh makan. Makan tak makan. Jadi doktor pun pelik lah. Tanya gecek penyakit. Macam mana ni? Ni hot tu kan mengajar sendiri. Tak berapa nak comel. Macam manis tak comel, dah tinggi tak comel. Obat ui molek dah. Tapi tak beritahu dia buat pasien tu. Makan tinggal. Doktor suruhnya makan hari-hari. Tak boleh makan hari-hari, nanti berpegang dia kata. Jadi doktor pun dia pening kan. Sebab apa? Sebab dah jadi obat ni. Orang lain okey je. Dia tak ikut aturan. Aturan makan hari-hari. Tapi kenapa tak makan hari? Takut berpegang. Obat tu walah sama je. Kita duk makan nasi hari-hari tu. Orang nak kira mana? Dia makan nasi hari-hari. Jangan makan nasi hari-hari. Tukar. Hari ni nasi, esok burger, lepas tu lusa. Kena tukar-tukar. Jangan makan nasi hari-hari. Kalau makan nasi hari-hari nanti berpegang nasi kan. Orang tua mana boleh tak ada nasi. Orang tua tak boleh, tak boleh dia. Makan apa pun nasi tak ada, tak boleh. Adakah dia berpegang nasi? Jadi makan hari-hari, pegangan tetap ada perbuatan Allah. Dan nak buat banding, kalau makan obat hari-hari, obat darah kecil manis darah tinggi, akan berpegang obat tu yang menstabilkan.
Dia tak sama dengan kita makan nasi hari-hari. Minum air hari-hari. Pasal kipas, pasal ekong hari-hari. Akhirnya akan berpegang. Hilang dahaga air buat. Akan berpegang. Sejuk ekong buat. Itu. Salah faham orang panggil. Hak cakap, tetap cakap isnad majazi. Diingatan hati kita orang awam. Memang tak mari pun di hati kita. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Akhirnya sangat bergantung kepada asbab. Kalau obat kecil manis tak ingat nak beli, habis dah. Obat darah tinggi habis dah, tak ingat nak beli. Oh, susah hati dah ni. Ini obat habis dah ni, kecoh lah telefon anak-anak. Habis dah obat ni, susah hati dah. Sebab apa? Takut. Sebab apa? Obat tak ada. Kan ni. Lepas tu takut dah kalau beras tak ada. Takut juga. Oh, beras tak ada dah ni, pergi beli beras. Sama juga. Gula tak ada dah ni, orang nak minum air ni. Gula habis. Samalah juganya. Sebab apa? Sebab gantung kepada gula lah yang akan menjadikan air tu manis. Kalau tak ada gula, kau minum air masak je lah gitunya. Padahal bukan gula yang memaniskan air, tapi perbuatan Allah yang menjadikan air manis, bukan gula. Tapi nak ceritanya percakapan kita satu, ingatan hati kita jauh daripada perbuatan Allah. Kemudian kita sangat bergantung pada asbab. Tadi bergantung pada obat, ni bergantung pada nasi, ni bergantung pada air, ni bergantung pada ekong. Ekong jeng je, kipas dak jadi je. Oh, kena baiki ni. Panas tak nak tidur. Tengok. Salah ke? Tak salah, kita orang awam. Mana basirah kita ni jauh. Itu bicara lain. Cuma nak ingat tadi isnad majazi hanya letak kepada kudrah yang menjadikan, iradah yang menentukan. Hakikinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat kudrah yang menjadikan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat iradah yang menentukan. Itu orang hakiki. Itu orang hakiki. Mana apa ni? Tuhan buat belaka. Tuhan menentukan belaka. Ni semua ni perbuatan Tuhan belaka ni. Semua ni ketentuan Tuhan belaka ni. Itu baru betul. Itu baru hakiki. Kalau kata perbuatan kudrah, kalau kata ketentuan iradah, itu majazi, tak ada salah. Lepas tu pergi pada cakapan harian kita tu, itu semua dipanggil percakapan isnad majazi, sanda pada sebab sanda sementara. Jadi memang kita bicara pula, ni kita ada kudrah. Dengan kerana ada kudrah, kita yang buat tu buat ni. Kalau orang yang Tuhan tidak jadikan kudrah, dia akan terlantar. Semua orang kena tolong belaka sebab tak ada kudrah dianya. Bila ada kudrah, dia barulah boleh urus diri sendiri. Itu pun isnad majazi. Hakiki yang berlakunya semuanya adalah perbuatan Allah yang bersifat kudrah azaliyah. Ada kudrah hadisah ni tiada bekas sesuatu jua pun. Nak menggerak diamkan kita bukan kudrah tenaga yang Tuhan letak di tubuh kita, tapi tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah azaliyah. Tapi kita sandar kepada alhamdulillah sekarang ni bertenaga dah sedikit, sihat dah sedikit, bolehlah buat benda-benda gitu gini. Itu hanya isnad majazi. Dulu masa terlantar tu tak lewat apa-apa pun. Bila sekarang ni alhamdulillah boleh urus diri sendiri. Itu semua isnad majazi. Hakikinya kudrah hadisah yang ada di kita ni tidak bekas sesuatu jua pun. Yang berlaku di kita kelip mata tetap perbuatan Allah yang bersifat kudrah azaliyah. Bergerak nadi kita tetap perbuatan Allah yang bersifat kudrah azaliyah. Ni berfungsi organ-organ dalaman kita ni adalah tetap perbuatan Allah yang bersifat kudrah azaliyah muafakah dengan iradah kehendak Allah yang bersifat iradah pada sedia kala. Gitu. Tapi walau macam mana kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Ikhtiar pilihan,
kasbun, usaha perbuatan. Hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi diri pilihan dan perbuatan hamba tetap perbuatan Allah, tetap balik pada rukun yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilihan kita, perbuatan Allah, qada qadar Allah terdetik di hati kita ni pun perbuatan Allah, qada dan qadar Allah. Bukan kata usaha kita, perbuatan Allah, qada dan qadar Allah, rukun yang keenam. Bahkan berkelip mata bergerak nadi kita pun tetap perbuatan Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku datang daripada perbuatan Allah yang bersifat qudrah azaliyah, muwafaqah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang bersifat iradah pada sedia kala. Qudrah hadisah, qudrah yang ada di makhluk tak bekah sama sekali. Tadi membekah sesuatu jua pun. Kesemua berlaku adalah perbuatan Allah. Dan makna menjadikan itu iaitu mengeluarkan mungkin daripada adam kepada wujud, dan masuk pada mungkin perbuatan kita yang ikhtiari seperti gerak kita dan diam kita. Jadi gerak diam kita tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akadamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.